Okay, untuk minggu ni kita akan start guna MySQL database. So last week kita dah buat untuk form login ni, tapi menggunakan controller je, menggunakan bukan database lah. Kita validate username dan password tu daripada coding je. So tak baca database. Alright, so untuk baca database, pertama sekali dekat hosting kita ni kita perlu set up untuk manage database tu. Okay, pertama sekali kita belum ada, macam sebelum ni kita ada file manager untuk kita manage file dekat hosting tanpa menggunakan WSAP. So untuk database, basically hosting tu dah sediakan platform untuk you guna database tu. Tapi saya tak nak guna platform tu, kita nak ada kita nak guna script kita sendiri. Ni boleh type dekat Google tu add miner. Ni adalah satu skrip PHP untuk kita manage database dekat hosting tu. Dia buka add miner tu. Buka add miner. Kemudian download. Ambil yang atas sekali tu add miner PHP tu 4.81. Download. Okay, sudah download ni. So kita buka file ni dan kita rename lah. Rename je. Kita nak upload nanti saya tak nak guna nama add miner ni. So rename dia kepada mydb.php ya. Supaya orang tak tahulah kita ada file add miner dalam tu. Jadi kita gunakan nama mydb.php. Jadi kita kena upload ke dalam, upload semula ke dalam kita punya hosting ni. Ini kita buka dekat main lah. Jangan buka dekat Laravel punya folder ni. Kita buka dekat folder main. And then upload dekat folder main ni. Make sure kat sini you punya folder main lah. Then upload file mydb tadi tu. Kita download. Nah ni. Then upload lah file ni. Okay, saya dah upload ni. So dia akan ada dekat sini. MyDB ni. Okay, jadi kita nak access database kita, kita kena buka mydb.php. Sebagaimana kita nak access file-file yang ada dekat hosting, kita akan buka myfm ni. Jadi untuk database, kita guna MyDB ni. MyDB ni add miner lah asalnya. Tapi kita dah rename. Jadi nak buka dia, so you punya domain ni. So saya punya domain. Kita buka domain kita. So buka domain masing-masing. /mydb.php. So kat sini dia minta username dan password. So yang ni you kena masukkan username dan password yang hosting bagi tu. Yang dia ada bagi dekat WhatsApp masing-masing tu lah. Ambil yang database ataupun MySQL punya username dan password dia tak sama dengan yang FTP tu. FTP tu untuk WinSCP. Ini you cari kat WhatsApp tu, apakah username dan password untuk database ataupun MySQL. Masukkan kat sini. Dan saya, yang ni dan ni password saya. So login. Saya akan dapat dua ni macam ni lah. Maksudnya ini tak ada apa ni, database MySQL. So ini adalah database masing-masing lah. Jadi dia akan namakan mengikut username yang kita dah register tu. Okay, cuba buat dulu. Sampai boleh buka ni, you all punya kosong lagi lah. Saya dah banyak database, dah banyak table dah ni. So ni, dalam database ni ada table-table dia. Nanti kita akan create table tu. Sebelum tu, you all buat dulu. Okay, kita sambung. So kita akan buat database untuk username dan password tu. So dekat, make sure kita klik dulu database kita tu. Dia akan buka login macam ni. So you klik dekat you punya database. Okay, klik dekat you punya database. Dan create table, ambil create table. Create table. Cek dulu dah ada nama user. So, saya dah ada table user ni. Okay, saya nak buat table nama pengguna. So kita buat nama pengguna, semua buat nama pengguna. Dekat table name ni masukkan pengguna.
Okey, dan kolom pertama kolom pertama biasa Laravel ni dia primary key dia ID ya, ID. Okay, so dekat create table tadi, kita pergi semula dekat ni, dekat nak create table. So table ni kita guna nama pengguna. So dalam Laravel ni biasa kita guna ID sebagai primary key. Jadi nak set ID sebagai primary key, kita kena tick ni sebagai auto increment AI dia ni. AI kita tick. Yang ada dekat AI ni, column ni buat ID, type integer, AI ni kita tick. Baru dia akan jadi auto increment dan dia akan jadi primary key. Okay, kemudian kita ada username. Username ni kita kena buat unik lah. Tapi kita jangan buat primary key sebab kita dah buat ID ni sebagai primary key. Kenapa bukan username sebagai primary key? Ini biasanya standard Laravel lah. Jadi basically untuk melajukan proses coding kita. Jadi kita tak buat primary key pada username ni. Tapi kita boleh buat unik lah. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak unik supaya tak ada data yang sama orang buat untuk username ni. So bagi username, type dia adalah wacha. Kita type wacha. Kita buat 100 lah. 100 ni maksudnya 100 karakter yang dia support untuk username. And then password. Ini pun wacha, kita buat 100 juga. Kemudian ada full name, nama dia, orang yang nak login tu. Ni pun kita buat 100 juga. And then satu lagi user level. Kita nak tahu dia admin ke, user biasa ke. So kita set kat sini. Username ni, user level kita buat wacha. Dia akan ada admin atau user je. Yang ni saya buat 10 karakter saja. Saya letak komen sikit. Dekat komen ni, kita tick dekat komen. Okay, bila tick kat komen, dia boleh keluar komen kat sini. So user level saya nak buat ada 2. Admin dan juga user. Right. Okay, ni null ni penting kita tahu null ni. Contohnya bila kita nak insert data nanti, kita nak insert username dan password je. Full name and user level ni kita nak bagi dia null, tak nak masukkan. Kalau dalam case macam ni, 2 yang ni full name dan user level kita kena set null. Kalau tak dia akan jadi error. Ini kalau saya tak set mana-mana column ni sebagai null, maksudnya bila saya nak insert data ke sini, mesti isi semua data dalam ni. Username kena isi, password kena isi. Bila kita nak masuk data nanti full name kena isi, user level pun kena isi. Kalau saya tak tick null. Tapi tak apalah, saya tak nak tick null. Nanti you akan jumpa masalah tu nanti ya. Dia tak buat null semua ni. Semua ni mesti diisi. Okay, save. User level ni kalau dia tak isi, kita buat default value. So kita tick dekat sini ada default value ni. Kita tick default value. So default value, under default value column, under row user level ni, field user level, kita buat default dia adalah user. So kalau dia register, kata dia masuk username, password dan full name saja. User level dia tak masuk, automatic MySQL akan masukkan dia sebagai user lah. Ada default value. ID biasanya kita tak akan masukkan sebab ID ni dia auto increment. Jadi sistem database tu sendiri akan masukkan apakah ID dia. Save dulu, kita tengok, kita cuba masukkan data. Okay, kalau tengok sini, kita ada ID auto increment. Ini adalah, kalau tengok dekat index ni, primary dia adalah ID. So, automatic bila kita buat auto increment, ID ni dia akan jadi primary key. Tadi saya sebut, saya tak nak username yang sama, boleh insert 2 kali. Jadi, username ni kita kena tambah index, kena tukar index dia kepada unique. So, pergi dekat alter index. Okay, alter index kita nak tambah untuk unique column username. Username mesti unique. Maksudnya kalau kita add satu user nama Ali, kemudian selepas tu kita nak add lagi satu user nama Ali juga, dia akan error dekat database. Dia tak boleh insert sebab tak unique. Jadi kita set unique, column mana kita nak set unique, username. Save. So kita dah ada 2, satu primary key dia adalah ID, unique dia adalah username. Username tak boleh sama lah. Okay.
Alright, dah semua dah ready. Kita nak masuk data. Kita masuk data dekat database ni je. Ni macam PHP MyAdmin lah. Dia sama je macam PHP MyAdmin. Kalau nak guna PHP MyAdmin yang hosting tu bagi pun boleh lah. Tapi saya lebih suka guna AppMiner ni. PHP MyAdmin tu dia berat sikit. Alright, so klik dekat new item. New item ni untuk masuk data. Kau tengok select data ni. Dia tak ada data dia. Kosong ni, no rows. Jadi kita nak masuk 3 data. 3 data kita cuba masukkan. And then baru kita buat login nanti. New item. Okay, so username pertama. ID ni kita biarkan sebab ini sistem yang akan masukkan ataupun MySQL akan masukkan apakah ID dia bila kita dah insert data nanti. So masuk user pertama nama Ali, password ABC123, full name Ali bin Jamal. Tengok user level dia automatic dah ada dah default value dia user. Okay, kita save and insert next. Dah masuk satu data. Okay, cuba saya masuk satu lagi lah. Ni just nak demo je. Saya nak masuk satu lagi Ali. Dia kata tadi Ali item 1 has been inserted. Maksudnya dah ada lah. Ali tadi dah ada. Saya cuba nak masukkan Ali sekali lagi. ABC 1, 2, 3. Tengok apa dia keluar nanti ya. Ini Benjamin. Dan bila saya nak save. Yang keluar error lah. Duplicate entry lah. Ni kita dah set tadi tu. Dia adalah unique. Dia duplicate lah. Ni Ali dah masuk. Kita masuk yang kedua. Abu. Password ABC 123. Full name dia adalah Abu bin Hussein. Nak masuk apa-apa tu terpulang lah. Just nak bagi ni lah. Ini pun user. Dan satu lagi. Abu ni pun user. Satu lagi kita masuk Ahmad. ABC 123. Full name Ahmad bin Kamal. Yang ni kita buat user level dia admin lah. Ahmad ni admin. Okay, save. So nak tengok data yang dah ada, klik dekat select data ni, select data. So ni dah keluar lah. So ID pun dah ada. ID 1, ID 3, ID 4, ID 2 saya tak ada sebab tadi yang error tadi lah. Yang error tu dia dah ada ID. Dia skip lah, dia tak masuk data. So next ID dia 3. So make sure semua orang dah ada database macam ni, dah ada data macam ni. Kita bagi masa dulu. Alright, so sekarang ni rasa semua orang dah ada table pengguna dan dah ada data 3 data ni. So kita akan integrate dengan Laravel kita. So dekat Laravel kita ni kita dah ada page login ni. Sebelum kita nak baca database dekat Laravel, kita kena setting username dan password dahulu. So buka dekat MyFM ni ataupun file manager Laravel kita, buka folder Laravel 9 ni. And then ambil file .env ni, .env. Okay, buka file tu, kita edit file ni. Okay, so apa yang kita nak ubah adalah dekat line sebelah tu, dia ada DB connection. Ni kita guna MySQL lah. Kalau ada lagi database lain, Postgres ke apa. Tapi kita guna MySQL, yang dekat hosting tu dia adalah MySQL. Yang ni tak payah tukar, DB host tak payah tukar, ni localhost, port pun tak payah tukar. DB database, ni nama database kita. Kalau tengok saya punya ni, nama database saya ni lah, SQL_Suhainan save ni. Tu nama database. Jadi kita kena tukar lah kat sini. SQL, ni nama database masing-masing Jangan tiru saya punya. Saya punya tu tak ada ENV tu. ENV tak ada dia macam ni. Kalau ENV tak ada, dia setting sebab dia hide sebenarnya. Pergi dekat sini, dekat dia punya nama ni, dekat nama ni ada setting tu. Ambil setting. Ni show hidden file ni apa tu? Actually dia jadi biru lah, tarik je. Lepas tekan tekan tu. Biar dia nampak show hidden file tu nampak sebab biasanya .env ni dia hide lah. Save, lepas tu you buka semula Laravel 9 ni. Ada tak? Ada. Okey. Okey, so semula. Kita back semula sini. Saya tak save dia. Ni tukarlah kepada nama SQL saya punya database.
Suhaila SAFA. Ni you punya database masing-masing lah. Kalau ada nombor telefon, biasanya kalau yang daftar tu ada nombor telefon, ada nombor matrik. Tu nama database, nak tengok database nama apa, dekat atas ni ada server. Ni nama database kita. Pun sini pun ada DB. Tapi kalau nak sini nak copy daripada sini lah, sini boleh copy ya. Okay, kemudian username. Username ni yang kita login tadi. Bila kita nak login, kita masukkan username kan. Biasanya sama, dia akan buat sama je pihak hosting ni. Dia tak semestinya sama. Kita tengoklah pihak hosting tu bagi nama apa. And then password. Password ni copy lah you punya password sendiri. Ni saya kena off dulu. Saya punya password pun privacy. So, masukkan password masing-masing lah. Saya nak off dulu sebab saya nak masuk password saya. Okay, dah masuk username, password, save. Kemudian tutup lah file tu. So, kita dah boleh access database kita. So, kita tengok page kita yang page login ni. Make sure you punya ni masih ada page login ni. Saya punya hari tu buat /page login lah. Saya punya domain /larawes9/public/page login. Dia keluar macam ni lah. So, yang ni bila kita submit form ni. Saya nak submit sebagai user dulu lah. Saya nak submit sebagai user. Nampak pula password kat sini. Okay, saya nak submit sebagai user. So, user saya adalah di tabel pengguna. Tabel pengguna. Okay, tabel pengguna ni kita login sebagai Ali dulu lah. Ali ABC 123. So, kita cuba login Ali ABC 123. So, dia akan ada error sebab kita punya coding kita tak baca database lagi ya. Jadi, page login dia akan buka. Kalau kita tengok route kita. Kita tengok route. Page login bila dia submit dia akan hantar ke login ya. /login. Dan submit login ni yang akan take action. Iaitu saya punya controller ni nama controller. Okay, so you buka controller masing-masing dekat folder Laravel 9, app, http, controllers. Ni saya punya controller. So you all mungkin ada buat my controller ke, lah nama apa tu. Tapi saya punya ni controller je. Okay, kita edit file ni. So dekat submit login ni dia ada validation. So dekat sini lah. Kalau tengok sini line 24 saya ni. Dia terus baca U tu mesti Suhaila dan password tu ABC 123. So dia tak baca pun database. Okay, so nak baca database saya buat atas ni. Okay. Macam mana nak baca database? Kita akan buat DB. Kita colon 2 kali. Okay, DB database colon 2 kali. Followed by nama table. So, titik 2 kali ya. Titik 2 kali, titik. Nama table. Buka quote ni. Ni kita letak nama table. Table apa? Nama table kita yang kita nak baca adalah table pengguna. Okay. Kemudian diikuti dengan tolak. Dengan ni. Dipanggil simbol arrow. Simbol arrow ni. Okay. Simbol arrow. Where. Kita buat where. Okay. Saya tak nak panjang nanti tak nampak. Saya buat ke bawahkan dia. Ini saya ke bawahkan dia. Ikutkan dia bersambung. Dia ikutkan dia bersambung macam ni. Tapi ini saya ke bawahkan dia. Maksudnya DB table pengguna. Kemudian arrow. Jangan letak semicolon sebab ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Semua saya letak di bawah je. Supaya senang kita nak tengok. So where apa? So kita nak baca daripada table pengguna. Where. Yang mana. Username. Username ni apa? Username ni adalah nama kolom kita. Username ni. Username, comma sama dengan $U. $U tu apa? Ialah apa yang kita submit daripada form. So disimpan dalam variable $U. So dua benda kita nak check sama ada username tu sama dengan $U dan dekat table tu adakah password
password. Password ni dekat mana? So ini password ni nama field, nama kolom. So dua benda kita check, adakah dalam table pengguna ni ada username U ni dan ada password P lah, ini P lah yang dibaca daripada sini dan disimpan dalam ni. Dan sebab dia ada satu data dia ada dua kat sini, satu kita guna first, ini semicolon. Okay, ada satu lagi kita guna get, semicolon. Get ni kalau ada data lebih daripada satu lah. Tapi dalam kes kita ni username tu dan password tu hanya ada satu je data dia, satu je row dia. Kita akan buat first semicolon. So inilah cara kita baca database. DB table, nama table pengguna, and then jangan ada space lah, jangan ada space. Tapi saya rasa dia okey je kalau ada space. Tapi nak make sure tak ada error apa-apa, dia buat macam ni. Dekat ya, dekatkan. Dan lepas error ni pun jangan ada space, dekatkan. Semua dekat-dekat je ni. Tak ada space. Tolak, lebih besar. First, semua tak ada space lah. Ini pun jangan ada space. Where ni pun jangan ada space. Alright. So ni maksudnya dia dah baca database. So kita buat satu variable data kat sini. Maksudnya kalau ada data tu dia akan simpan dalam variable $data. Maksudnya jika ada username password, first dia akan ambil satu row. Maksudnya based on Ali dan yang ni dia akan hantar semua satu row ni. Iaitu termasuklah ID dia apa, full name dia apa, user label dia apa. Jadi dia akan simpan dalam $data. Okay, so dekat sini kita nak check macam mana? Okay, so sini if $data je. Maksudnya jika ada data. Ni maksudnya $data ni. Jika ada data username dan password ni, dia akan masuk ni. Ini maksudnya ada lah username dan password tu betul. Dan so dia akan masuk kat sini. Kita redirect admin lah. Kena buat dua sebab sini untuk admin, satu lagi kita buat untuk user biasa. Sekarang ni data ni yang login tadi saya guna Ali tu. Dia bukan admin, dia user. Jadi kita redirect. Satu admin, satu lagi user. Ada dua file. Ni bukan file, sorry. Ni adalah route Ni adalah route dia. Sama ada dia redirect ke user ataupun redirect ke admin. Route ni bukan nama file. Ini adalah nama route. So kita buat sini if $data dash user level sama dengan user, maka dia akan return yang ni. Copy yang ni. Dan yang ni else jika user data ni sama dengan admin. Sama dengan kena ada dua kali ni sama dengan. Nampak data user level user dia akan redirect ke /user. Kalau data user level admin dia akan redirect ke /admin. Session pun kita save. Tadi kita sebelum ni kita just save dia punya username. So copy yang session ni. Kita nak tahu juga nanti dalam setiap page tu kita nak tahu dia level apa. Ini adalah daripada data user level. So, $data ni adalah data daripada database sebab kita dah baca ni daripada sini ni. Data ni baca daripada database. So data user level ni dia ambil daripada database. Kalau nak simpan full name pun boleh. Section ni kita buat full name kat sini. Kita tambah tu lagi untuk full name. Jadi dekat page mana-mana nanti boleh baca je apakah full name dia menggunakan session punya ni. Okay. Okay, kita test dulu. Save, make sure yang ni kita save dulu. Save. And then dekat login ni kita masuk Ali ya. Ali. Masuk ABC 1, 2, 3. So bila klik login. Okay. Alright. So dia kata ni kelas DB not found ni. Kena tambah dekat controller kita. Sebab kita ada baca DB ni. Library DB.
Seperti mana sebelum-sebelum ni pun kita ada request. So dekat sebelum kelas ni, sebelum kelas kita tambah use db semicolon. Okay, sebelum kita buka kelas kita ni, tambah yang ni use db semicolon. Tambah dekat controller tak, sebab dia error dekat controller. Barulah use db ni, barulah kita boleh guna db macam ni kat sini. Okay, so refresh yang ni. Refresh je, kita dah submit. Dia akan resubmit form tadi. Okay, dia dah redirect ke page user ni, ke controller, ke route user. Cuma user ni saya buat not, kita belum buat dia punya route ni. So dia keluarlah not found ya. Back semula, kita try page admin. Admin kita dah buat. Kita dah buat, maksud saya. Yang ni redirect slash user belum buat. Redirect slash admin ni kita dah buat yang last week punya. So kita cuba yang admin punya. Admin Ahmad. Okay, password ABC123. Kalau login dia akan redirect kat atas ni kepada admin. Dan page tu dah ada. Kita dah buat last week. Yang ni lah. Okay. Right. So untuk settle yang tu you kena buat lah. Contohnya Ali dia ada Ali ABC123. Ni error ni bukan error sistem lah. Ini error slash user ni kita belum buat. Jadi macam ni nak solve yang tu. So kena buka dekat Laravel 9. Saya buka tab baru. Routes. Web. Dan kita buat sini. Tambah satu lagi route baru bernama user. Kita dah ada admin ni. So saya buat satu lagi route baru nama user. Okay, slash user. View terus view file user folder A. Ini saya buat folder B lah. Ataupun saya buat folder user. File ni nama main lah. Dekat folder user, file tu adalah nama main.play.php. Save. Okay, kita dah ada route bernama slash user. Yang mana route ni hanya boleh access kalau kita dah login. Okay, so dia akan buka file folder dekat user. File tu nama main lah. So file ni belum ada. So yang ni slash user, dia kata not found. Kita dah tambah tadi dekat route. So bila saya refresh yang ni, okay, dah tak ada error tadi. Cuma dia kata file view ni tak ada. File view yang dekat folder user, nama file tu main.blade ni belum ada. Memang tak ada lah, kita tak buat lagi. So kita buat satu lagi. Saya buka satu lagi tab baru. Okay, right click je dekat sini. Right click, buka new tab lah. Dekat resources, views. Okay, so dah ada folder A ni. Kita buat satu lagi. Saya buat tadi nama folder user, nama folder. So create new item. Ada views tu. Nama folder user. Dan nama file tu main lah. So ni ada folder user. Nama file tu main. So buka folder user. Klik dekat new item. File. Klik dekat file. So file tu mesti nama main.blade.php ya. .blade.php. Alright, so dah ada file ni. So bila saya refresh yang ni, ya okey lah, semua kosong lah. File tu kita tak buat apa-apa. So kita edit sikit kat sini. Alright. Welcome. Saya nak buat session user. So session, kita nak baca tadi, get full name. Kita dah ada simpan full name dia. So tak perlu dah guna dia punya username. Nak print username pun boleh, tapi saya nak print full name. And then dia punya level kat sini. Level dia saya buat sini user terus lah. Ini kita buat H1 terus. Right, save. Okay, so ni adalah tag untuk heading. Header 1, welcome. Dan dia akan print kan. So ini kena buat sebab session ni dia bukan HTML. Jadi kena buat dalam curly bracket 2 kali ni. Dah tutup curly bracket ni. Untuk kita print variable daripada Laravel ni. Iaitu kita printkan variable daripada session. Nama variable tu full name lah. And then dia akan printkan dia adalah jenis user. Save yang ni. Dan refresh yang ni. Sudah keluar nama full name dia daripada database.
Okay, next kita akan buat sebelum tu kita login sebagai admin dulu. User dah okay, so login sebagai admin. Admin tadi saya set sebagai Ahmad ABC 123. So admin. Ini page admin lah. So apa saya nak buat dekat page admin ni, saya nak tambah satu. Saya nak display semua tabel pengguna dekat sini. Kat bawah dia ni maksudnya. Semua data-data yang ada ni, Ali Abu Ahmad ni, saya nak display dekat saya punya page admin ni. Okay. So, macam mana nak buat tu, kita kena bukalah file /admin ni, dia buka apa, nak tahu file tu dibuka file apa, bukalah web.php kita ni. So, kita tengok kat sini, /admin dia akan buka folder a/main. Folder a/main. Alright. Folder a/main iaitu buka dekat view folder A yang ni main. Okay. Okay. Right. Sebelum saya nak proceed ni, kita tengok best practice lah. Best practice maksudnya boleh nak buat coding macam ni, tapi saya tak nak buat macam ni. Maksudnya apa saya nak buat tadi, saya kata saya nak buat baca database dekat file view ni kan. Tapi itu bukan cara yang betul lah dalam Laravel ni ataupun dalam MVC ni, Model View Controller punya framework. So, sepatutnya kalau kita nak baca database, kemudian ada arahan untuk proses algoritma ke apa ke, flow apa-apa ke. Basically yang nak baca database lah. Kita tak buat direct dekat file view ni. Kita akan buat dekat controller. So kita kena baca dekat controller and then dekat sini baru kita dekat file view ni kita hanya print macam ni lah. So tak ada coding baca database dekat file view ni. Sepatutnya macam tu lah. Barulah kita split separation dia. Kita separatekan antara view dengan controller. So controller tu kalau nak baca database, buat dekat controller. Okay, untuk buat yang tu, kita kena ubah sedikit kita punya route ni. So kita tengok route kita buka route kita. Kalau route ni saya buat view terus lah, view terus. So kita kena tukar sikit ini instead of view. Okay, kita kena buat kan. So you all kena buka file route ni. Ini kita kena ubah sedikit sini ya. Sebab saya nak buat semua benda, semua yang baca database tu dekat controller. So yang ni kita tukar kepada any. Okay, any. And then yang ni adalah controller. Controller kita buat kat sini. Macam mana nak buat controller? Boleh copy yang bawah ni. Copy yang bawah ni cepat sikit. Yang ada login ni. Okay. Sebab any ya. So dia boleh get, dia boleh post. Kalau any ni dua-dua, so kita buat dua-dua tu guna any je. Saya nak simplifykan sedikit tapi kita still maintain menggunakan controller. Okay, ini saya buat okay, ini untuk submit login. Ini kita buat page ni untuk manage user. Okay, so apa route yang kita tukar dia? Tadi view saja. So sekarang ni kita nak guna controller. So kita nak control apa-apa dekat controller. So dekat file view tadi kita just nak guna untuk view saja. So tak ada database punya coding dalam file view. Jadi kita kena tukar dekat route kita. Tadi view /admin. So sekarang ni tukar any /admin dan kita buka controller. So apa saja yang database semua tu kita akan buat dekat coding controller. So ni nama controller kita. Kalau you all tu mycon, so tukarlah ni mycon, ni nama controller. So nama controller saya controller. And then kita buat alias manage user. Ni adalah method yang kita akan buat dekat controller nanti ya. Save yang ni. So kalau saya refresh page /admin ni, dia akan buka controller, dia akan ada error. Okay, dia kata method ni does not exist lah. Manage user does not exist. So kita buat satu method dekat controller ni. Okay, so dekat controller, buka dekat controller kita ni. Okay, ni controller saya.
kita kena buat function baru. Saya ke bawahkan ini. So, buat function baru, nama function tu manage user. Okay, so everything akan dikontrol oleh controller kita. Sama ada nak buka view ke, nak baca database ke, nak insert database ke, nak search database ke, semua kita control dekat manage user punya function ni. Okay, so yang pertama kita buat kat sini, return view lah, return view nama folder A slash yang asal dia tadi, yang asal dia folder A. Saya tengok nama folder folder A main lah, folder A main. So dekat sini, so maksudnya manage user kalau slash admin dia akan return kepada view folder A slash admin. Return view maksudnya dia akan buka lah file folder A, nama file tu main, dia akan buka file. Save yang ni. So kalau saya refresh yang ni, so dia buka lah page ni. Okay. Siapkan ini dulu. Sekejap. Ini route macam ni. Saya copy route ni, saya letak kat situ, senang je nak tengok. Saya letak dekat sini je, dekat controller saya. Ni tak payah copy lah. Ini dekat controller. Yang route ni tak payah copy. Ni just untuk you or view. Ni dekat web.php ya. Alright. Okay ya. Okay, sebelum kita buka folder main ni, saya nak display, saya nak baca database pengguna ni. Saya nak record lah. Jom. Right, so sebelum kita nak terus buka file ni, saya nak baca database dahulu dan saya nak passing kepada file ni table pengguna ni. Okay, so saya akan buat kat sini. Sebelum saya return view ni, saya nak baca database dulu. DB table pengguna. Okay, dan saya nak baca semua content yang ada dalam database tu. So kita buat get je. Okay, ini boleh ke bawah kan ni. Kalau tak nak ke bawah pun boleh straight je. And then saya buat $data. So saya nak simpan data daripada database ke dalam kepada variable data ni. And then baru saya nak buka file view. Tapi bila saya buka file view main daripada folder A ni, saya nak passing sekali $data ni ke dalam folder ni. Sebab saya nak view kan apakah content daripada database ni. Daripada table pengguna. Jadi nak passing kepada file view ni, kita kena tambah belakang dia. Compact. And then buka kurungan dan buka quote ni. Kita passing dia punya variable. Cuma dalam compact ni, dia tak perlu ada dollar ni. Kena compact macam tu je. Compact, buang dollar dan nama variable. Iaitu basically yang ni lah. Kita hantar variable ni ke dalam view ini. So caranya adalah comma selepas ni, compact. And then buka kurungan, data. So kalau ada lagi data yang kita nak submit ataupun variable yang kita nak submit, contohnya ada $A sama dengan 10 kat sini. So nak submit $A ni ke dalam folder view main ni, kita akan comma macam ni dan A macam tu. Ini cara kita nak submit variable daripada controller kepada view ni ya. So, saya delete dulu yang ni. So, kita maintain yang data tu, kita nak submit satu data je kepada variable kepada file main ni. Alright. Yang ni. So, kau tengok tadi kita buat first kan. Kalau first tu satu data je. Tapi ni saya nak baca semua data. Maksudnya kalau ada lebih daripada satu, kita guna get lah. Kalau data tu memang ada satu, macam bila nak login tu memang ada satu data je username tu. Kita buat first lah. So bila get ni, dia akan baca semua data yang ada dalam table ni. Get tanpa ada apa-apa condition lah. Okay. Right. So ini data, so dia akan passing kepada file view main. Menggunakan arahan compact ni lah. Okay, save.
Okay, so kita proceed dekat sini, refresh ya, dia tak keluar apa-apa. Cuma ikutkan ada variable data kat sini ya. So kalau saya buka file view ni, sebab ni dekat sini kita nak print apakah dollar data punya value. So kita buka folder view ni, itu dekat folder A main ni. Yang ni. Okay, saya buat BR kat sini. Okay, dan saya nak print value daripada data tadi ya. So saya akan buat for each. So for each ni bukannya daripada HTML. So dia adalah Laravel. Jadi kita kena buat alias for each. Dollar data. So ni kita nak print dollar data punya value. Tapi ikut satu row. Sebab tu kita buat for each. Kalau nak print terus semua tu, kita biasanya kita buat Wadam lah. Ataupun Wadam ataupun DD ya. Saya tak tunjuk itu, kita nak print satu-satu value, satu-satu row. So dalam dollar data ni dia ada semua data, semua table ataupun semua row ni, dia akan ada semua row ni. Ali ada, Abu ada, Ahmad ada. Jadi nak baca satu-satu row, kita akan buat for each. Macam ni ya. So for each, alias for each. Kenapa ada alias? Sebab ini adalah coding Laravel. Dia bukannya HTML, jadi kena buat alias depan dia. Dalam kurungan dollar data as dollar row. Kena ada and for each. And for each. Sebab kita buka for each, so kena ada and for each. So dalam ni kita boleh terus print dia punya value dia. Value dia dekat dollar row tu. Nak print variable macam mana kat sini juga. Nak print variable daripada Laravel. Kena guna benda tu. Kena guna simbol macam ni. And then dollar row. Ini katakan ID. And then saya buat titik. Buat macam ni. Ini untuk ID. Pertama ID. Yang kedua dia punya username. Password saya tak nak tunjuk. Saya nak tunjuk dia punya full name. Macam ni cara kita nak paparkan dia punya setiap row dan setiap kolom. Setiap kolom ni kena guna yang ni ya. Simbol arrow ni. Tanpa ada space. Jangan ada space macam ni. Tak ada space kan. So dollar row. And then nama field dia. Okay. So ni just tak ada apa. Ni just simbol tu. Then print dollar row username. Then print full name. Dan satu lagi kita nak print user level dia. User level. Dan kita printkan satu karakter BR belakang ni supaya dia pergi next line. Okay. Lepas dia buat kat sini, welcome. Keluarkan nama yang tengah login. Kemudian dia buat satu line baru. So dia akan baca daripada data yang dah passing daripada controller. Data ni daripada DB, daripada database. So dia akan baca as row. So setiap row dia akan print ID, username, full name dan user level. Kemudian dia buat satu new line. Tengok jadi macam ni. Kita refresh yang ni. Save. Refresh page ni. So dah ada. Ini semua data daripada database. Okay. So kalau nak buat table. So kalau nak buat table. Ini coding HTML lah. So sebelum for each, bukalah table ni. Buat border sikit supaya nampak border dia. Table border sama satu. Okay. Okay, sebelum for each dan selepas for each, tutup table tu. Okay. Okay, so dalam HTML ni, coding HTML untuk table, dia kena start dengan tr. Untuk new line dan dia berakhir dengan /tr lah. So, BR ni kita buang. Ini /tr. Okay. Buka table, tutup table. So, dalam setiap for each ni, dia ada setiap row tu, kita akan buka dengan tr, tutup tr. Dan kita akan print setiap column ni menggunakan arahan td. So, ni tak adalah, kita buat /td. Ini pun td. Ini untuk column lah. And then /td. Dan td lagi. /td. Setiap ni kolom, setiap kolom kena start dengan td. So maksudnya row baru, ni kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat.
Setiap column kena tutup column. TD tu untuk column. Dia ni format HTML lah. Saya save yang ni, so kita refresh. So dapatlah dalam format table macam ni. Okay, seterusnya kita nak buat satu button kat ni, kat atas dia ni. Untuk kita search by full name. Saya nak search Ali, dia keluar Ali je. Saya nak search Abu, dia keluar Abu je. Saya nak search katakan yang berakhir dengan MAL je. So dia akan keluar Ali bin Jamal dan Ahmad bin Kamal. So kena buat form lah sebelum kita punya table ni ya. Kita buka file view ni, kita buka file view. Ini ya. Ni table kita, so ke bawahkan dia. Kalau you tak buat table pun sebelum for each ni, ke bawahkan dia. Kita nak buat form kat sini. Form. And then tutup form. Method kita buat sama dengan post. And then sebab method post automatic dalam Laravel kena ada CSRF ni sebagai security. Dan kita buat input pertama. Okay, input pertama untuk search lah. Ataupun saya tulis depan ni. Search. And then input. Ni kita buka input. Type sama dengan text. Name sama dengan txt search. Okay. Value ni kita boleh buat yang kita dah belajar last week tu. Ada O dekat sini ya. Kita buat O. Ini saya ke bawahkan dia supaya ataupun saya kecilkan dia. Buat O dalam kurungan O ni. TXT search ni. Supaya dia keluarkan value dia di search lah. Right. Okay, so search, input type text. Kemudian kena buat name dia, text search, value. Value kalau tak nak tak pun tak apa. Ini saya letak supaya bila dia dah search, value terkekal kat situ. Dan kita buat satu lagi button. Okay, so input type sama dengan submit. Button ni submit. Name sama dengan button btn search. Value sama dengan yang ni search lah. Search. Tu. Okay, so dah siap form kita. So form ni dia akan hantar kepada route yang sama. Sebab saya tak letak action kat atas ni ya. Biasanya kita akan letak action. Tapi ni saya tak letak action ni. Bila tak letak action, automatic dia akan guna route yang sama. Iaitu route /admin lah. Save yang ni. So maksudnya bila /admin yang akan take action bagi form ni still controller yang sama. Iaitu manage user punya method daripada controller tu. Save dulu. Kalau saya refresh yang ni, kita tengok jadi macam mana dulu. Refresh page ni. So dah ada button search ni. Okay, cuma contohnya saya buat Ali. Bila saya search, dia tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa. Sebab dekat controller kita tak buat apa-apa. Dekat controller tak buat apa-apa. Okay, so dekat controller kita kena tengok kat sini lah. Button search ni. Okay, button search. So kita nak dekat controller tu. Sebab yang akan take action adalah dekat controller. Nama function tu adalah manage user. So jika dia tengok button search tu yang kita tekan. Okay, button search. Baru dia akan search. Dia akan data ni dia tak akan query semua. Dia akan query based on yang kita search saja. Okay, so dekat controller kita. Controller. Ni ya. So kita kena proses dulu lah. If request post button search. Ni maksudnya dia ada submit button search. Menggunakan post lah. Method tadi kita buat post kan. Post button search. Ni jika dia buat benda ni. And then else. So jika dia tak buat yang tu, kita buat yang ni. So maksudnya yang ni lah data ni. So jika dia tak tekan button search, dia pergi bawah ni, kita akan query semua data. Okay, ni query semua data. So jika dia tekan button search, kita copy yang ni, letak kat sini.
Yang ni kita akan query based on yang di search. Okay, saya ke bawahkan gap ni. Kau tengok tadi macam ni. Saya ke bawahkan gap ni. Sebab apa saya nak letak condition lah. So, jika ditekan button search, kita akan ada where kat sini. Okay, where. Saya nak search by full name lah. Full name. Sama dengan apa yang di request. Request, post, tag search lah. Tag search. Tag search ni apa? Tag search ni kalau you tengok input yang kita buat dekat form tadi. Yang ni ya. So, nama input ni. So, kita baca apa yang dia tulis kat sini. So, name dia adalah tag search. So, request tag search ini maksudnya dia akan tengok exactly full name tu mesti exactly sama dengan apa yang di search ni. And then dia akan get, so data yang dia akan ada kat sini adalah based condition yang dia tulis kat sini. Itu based apa yang di search lah. Okay, save yang ni ya. So selepas di search dia akan ada data yang ada condition. Kalau dia tak tekan button search, data dia adalah yang ni. Okay, so kita save yang ni. Cuma kalau saya type Ali ni dia keluar nothing lah. Tak keluar apa. Sebab apa? Sebab dia kena tulis full lah. Ali bin Jamal. Apa keluar ni? Satu huruf. Satu record. Sebab apa? Sebab yang ni basically ya. Yang ni kalau saya tak tulis tengah-tengah ni. Dia sepatutnya dia macam ni. Jadi sama dengan. Full name tu mesti exactly sama dengan apa yang dia tulis. Jadi kalau dia tulis Ali saja tak adalah dalam database. Sebab dalam database yang ada Ali bin Jamal. Jadi kena tulis full. So kalau kita nak buat ini adalah based on apa yang dia search tu based on keyword lah, keyword. Kita akan guna like kat sini ya. So saya tambah ni. Kalau saya tak tambah ni automatic dia sama dengan Jadi saya tambah sebelum request ni satu lagi koma. So kita buat kat sini like. Like request post tag search. Okay. Okay, so bila like ni dia ada karakter depan. Sebab ada kita nak like tu maksudnya contohnya Ali. Kita nak any karakter sebelum Ali ataupun nak Ali tu depan sekali. Kemudian belakang ni tak kisah apa-apa huruf. Tu dia ada ni lah. Ini kalau you belajar SQL lah. Ini basically SQL lah. Okay. Ni maksudnya depan tak kisah apa-apa huruf. Ikuti dengan apa yang di search tu. Dan belakang pun tak kisah apa-apa huruf. Yang penting tengah-tengah dia ada perkataan Ali. Ni kita buat macam ni. Kalau kita nak Ali, mesti start dengan Ali dan belakang tak kisah apa-apa, dia kena buat macam ni lah. Titik ni maksudnya, ni tak kisah apa-apa, diikuti dengan apa yang di search tu. Dan belakang pun kita buat kat sini, belakang ni combinekan dengan any character. Ini any character. Kita search sekejap, kita try loh. Ali, search. Maksud dia keluar ada Ali. Abu. Ataupun saya search bin je. So mana-mana belakang depan tak kisah. Asalkan tengah-tengah ada bin. Maksud dia keluar semua.